Dan beliau ada seorang anak yang berusia, anaknya yang berusia 3 tahun. Dan pengalaman yang mencemaskan ini apabila beliau dapati anak yang berusia 3 tahun ini, apa yang berlaku akan saya beritahu anda sebentar nanti. Tapi sekarang, kata Atia, apa khabar KC dan juga pendengar-pendengar MJ12. Nama saya Atia dan saya ingin beritahu KC, sebenarnya rumah saya ini dah jadi target untuk seseorang hantar barang dan menganiaya keluarga saya. Hidup dalam zaman moden ni pun KC masih ada yang menggunakan cara-cara sedemikian rupa untuk membalas dendam. Saya dengan suami tak pasti apakah sebenarnya salah kami terhadap si Polan. Tetapi pastinya KC, apa yang kami alami adalah sesuatu perkara yang cukup menyedihkan. Rumah saya ini, barang-barang dalam rumah saya sering kali hilang. Antaranya yang hilang ni adalah telefon bimbit, kunci rumah, kunci kereta. Kadang-kala kalau cari tak jumpa. Kadang-kala jumpa di tempat-tempat yang aneh. Pernah sekali tu kunci kereta suami saya, cari satu rumah sampai saya dengan suami bergaduh. Suami pergi kerja, tak tahu mana letak kuncinya, terpaksa dia naik teksi. Dan KC, ini berterusan pergaduhan kami. Sampaikan pada malamnya bila suami saya balik dari tempat tugas, saya nak buatkan dia minuman kopi. Saya ambil bekas tempat gula tu, saya buka nak cedok gula, ternampak kunci suami dalam bekas tempat gula. Begitu teruklah. Barang-barang dalam rumah seringkali disembunyikan, hilang entah ke mana. Kadang-kala jumpa di tempat-tempat yang kita tidak boleh fikirkan. Antara yang menakutkan sangat-sangat adalah saya dengan anak 3 tahun sedang nyenyak tidur, dan bila saya bangun tengah malam, saya terperanjat anak saya 3 tahun tidak ada di samping saya. Saya sampaikan ketakutan, menangis, cari satu rumah, anak tak jumpa KC. Masuk tandas, keluar di ruang tamu, dalam stor dan sebagainya. Tak jumpa, kata Atia. Saya telefon suami, menangis. Suami terpaksa ambil urgent leave pulang ke rumah. Kami berdua cari sampai dekat kolong blok. Cari pusing, blok ujung, blok belakang, semua tak jumpa. Akhirnya kami buat laporan polis. Polis datang ke rumah dan dia kata mereka semua akan tolong bantu cari anak saya dan buat statement dan sebagainya. KC, entah macam mana para pendengar Ria 897. Setelah penat mencari dengan bantuan polis, saya pulang ke rumah. Dan bila saya pulang ke rumah, saya buka azan subuh waktu itu. Bila azan subuh, saya dalam keadaan kesedihan, saya nak ambil wuduk. Saya masuk tandas. Suami saya sedang duduk di sofa, sedang telefon teman-temannya minta bantuan cari anak. Jadi KC, bila saya dah ambil wuduk, kata Atia, saya keluar dari tandas. Saya sedang bongkok nak bentang sejadah. Saya terperasan sesuatu di bawah katil bilik saya. Apabila saya tengok, anak saya sedang nyenyak tidur betul-betul dekat dengan tembok di bawah katil dalam rumah. KC, memang saya tak nafikan, satu rumah dah saya geledah. Bawah katil, dalam almari, semua tempat saya dah cari. Suami dengan saya sampai double check. Kami tengok semua tempat, anak tak ada dalam rumah. Hairan KC. Boleh nampak anak saya bila dah azan subuh sedang terbaring di bawah katil. Apabila saya nak tarik anak saya perasan sesuatu di bawah katil. Saya tarik keluar anak saya yang terbangun dari tidur, kemudian menangis. Terkejut apabila ternampak saya dengan bertelekung. Suami saya terus lari masuk bilik. Dia tanya, mana jumpa anak? Saya kata bawah katil. Dia pun rasa hairan sebab awal tadi kita suami isteri cari anak tak jumpa pun di bawah katil. Selepas itu terpaksa kami telefon pihak polis, pihak berkuasa untuk beritahu yang kami dah jumpa anak kami di bawah katil dalam rumah. Tapi sampai ke saat ini, kata Atia, saya tidak percaya anak saya ada di bawah katil. Yang saya tahu, anak saya telah pun digaibkan buat seketika dalam rumah saya.